Hai, Assalamualaikum dan selamat malam. Saya Muhammad Syarul Nizam bin Rozali. Nombor metrik saya A196684. Hari ini saya nak present kata subjek pengantar psikologi. Saya diminta untuk buat assignment perbincangan berkaitan permainan kanak-kanak. Permainan kanak-kanak apa yang korang tahu untuk umur 6 bulan? Cuba bagi tahu jap permainan kanak-kanak untuk umur 6 bulan. Mainan yang saya pilih adalah Lamis Freddy. Mainan aku pilih adalah ni. Kenapa aku pilih ni? Sebab permainan ni dibuat daripada bahan yang lembut. Cermin, dekat mainan ni dia ada cermin tau. So cermin tu budak tu boleh belajar untuk fokuskan diri dia. Dia boleh tengok diri dia, dia boleh tengok hidung, dia boleh tengok mata, dia boleh tengok telinga, dia boleh tengok mulut dia. Lepas tu, kat mainan ni juga ada yang bunyi-bunyi macam tu kan. So, teringan dan dentingan bunyi klaxon membangkitkan diri pendengaran. Melalui sentuhan, baby tu akan mendengar bunyi yang melalui diri bunyi yang berlaku. Contohnya diorang fikir bunyi apa dan bagaimana bunyi itu boleh berbunyi. Itu boleh tarik minat diorang. Lepas tu lagi satu mainan yang budak gigit tu kan, yang macam dalam plastik tu. Dia boleh melegakan gusi bayi dalam usia sekitar 6 bulan. Baby ni gigi dia mula nak keluar tau. So dia punya gusi dia gatal. So gusi dia gatal. So dia nak benda untuk dia gigit. Jadi air. So dia nak benda untuk gigit, untuk gigi dia terkeluar. So benda tu boleh melegakan kegatalan gusi dia. So menurut perkembangan Erikson, bayi yang lahir dari 1 sehingga 5 bulan, tahap kesenangan bayi berpusat pada mulut. Hal ini kerana bayi sangat bergantung kepada pembangunan kepercayaan berdasarkan kebolehpercayaan dan kualiti pengasuh kepada kanak-kanak. Perkembangan ini dikenali sebagai perkembangan tahap 1 dan iaitu tidak percaya dan percaya. Menurut perkembangan pijat pula, tadi menurut perkembangan Erikson, menurut perkembangan pijat pada usia 0 sehingga 2 tahun, ia dikenali sebagai period sensory monitor, di mana usia sebegini mereka cenderung untuk melakukan perkara yang menyenangkan mereka seperti warna yang menarik. Kalau mainan ni tadi, kan color dia meriah. So warna dia menarik dan tertarik pada bunyi yang dilakukan oleh mainan ni tadi. So pada peringkat diri motor, daripada umur dia lahir sehingga 2 tahun, kanak-kanak ini belum tahu lagi bagaimana matlamat mengenai objek yang di sekelilingnya. Pada peringkat ini, kanak-kanak menggunakan jeria motor untuk berinteraksi dan memahami alam sekitarnya. Kanak-kanak masih boleh memperoleh konsep kewujudan objek, menganggap objek yang pernah dilihat ni tiada lagi setelah disimpan. So, sekarang aku nak tanya korang permainan untuk kanak-kanak berumur 4 tahun pula. Cuba cakap kat aku, mainan apa? Mainan yang aku pilih untuk kanak-kanak 4 tahun adalah ini. Permainan bongkar kayu. Aku pilih mainan ni sebab blok pembangunan sosial yang baik. Permainan blok menggalakkan kanak-kanak untuk berkawan dan bekerjasama dalam kumpulan. Sebab kalau dia main blok ni, dia akan panggil kawan dia untuk dia main, dan kat blok tu juga ada warna-warna yang meriah. So dia jadi tarikan kepada kanak-kanak tersebut. Permainan blok ni mungkin pengalaman pertama dia untuk main, dan manakala kanak-kanak yang lebih besar boleh bekerjasama dalam menyelesaikan sesuatu masalah. Contoh kan, dekat dalam blok ni ada yang macam ni, 3 tambah 4, ada mat, tolak, semua tu lah. So blok untuk pembangunan minda, pintar. Permainan blok membantu kanak-kanak mempelajari pelbagai konsep matematik seperti yang aku cakap tadi, tambah, tolak, darab, bahagi untuk kanak-kanak prasekolah. Bagi kanak-kanak yang lebih kecil, mereka akan mempelajari perbendaharaan seperti warna, saiz, bentuk, kedudukan. Bagi murid sekolah pula, mereka mempelajari konsep graviti, seimbang, geometri dan sebagainya. Yelah, kita kena main blok ni, kita kena susun. So, bila kita dah susun tu, dia perlukan keseimbangan. Kalau dia jatuh, macam mana kita nak seimbangkan dia? Blok untuk perkembangan kreativiti dan cemerlang. Permainan blok memberi peluang kepada kanak-kanak untuk membina sesuatu imajinasi mereka. Kanak-kanak akan berpuas hati dengan ciptaan mereka. Bagi meningkatkan kreativiti itu, ibu bapa hendaklah sentiasa bertanya dan meminta kanak-kanak menerangkan atau bercerita tentang ciptaan mereka. Contoh, mainan blok tu jangan cipta buat bentuk rumah macam ni.
Dia cipta buat bentuk istana. So dia akan terangkan kat mak dia apa benda yang dia buat ni. So mak dia so mak dia teka apa benda yang dia buat. So that itulah benda yang dia akan belajar dalam hidup dia. Menurut menurut tu, menurut perkembangan pijit, peringkat praoperasi merupakan teori perkembangan kanak-kanak pada usia 2 sehingga 7 tahun. Di sekolah, kanak-kanak akan mula berhubung dengan kanak-kanak yang lain, terutamanya rakan sebaya jurang. Permainan ini memberi sumbangan yang baik kepada mereka kerana mereka akan saling tolong-menolong untuk menyelesaikan permainan tersebut. Mereka akan saling berkomunikasi antara satu sama lain. Menurut teori Erikson pula, fasa autonomi lawan keraguan yang berlaku pada kanak-kanak berumur 18 bulan hingga 3 tahun. Pada peringkat ini, kanak-kanak akan cuba berdikari sebagai cuk untuk melakukan aktiviti yang ingin cuba dan melakukan aktiviti fizikal tanpa memerlukan bantuan orang dewasa. Sebagai contoh, kanak-kanak ingin cuba makan sendiri, membuang air, memakai kasut dan sebagainya. Kanak-kanak yang diberi sokongan untuk meneroka perlakuan fizikal ini akan mempunyai keyakinan diri atau autonomi, manakala mereka yang diberi peluang akan merasa ragu-ragu terhadap kebolehan dirinya. Pada peringkat insentif lawan kesalahan, kanak-kanak mula membentuk satu berdikari antara asal. Okey, pada peringkat praoperasi dari umur 2 sehingga 7 tahun, perkembangan yang berkaitan dengan perkembangan perakam motor dan perkembangan mental, kanak-kanak menggunakan simbol untuk mewakili objek di sekelilingnya. Contoh ni kan ada macam-macam objek ni kan, betul tak? Macam bentuk tiga segi, petak, bulat, separuh bulat, nombor, huruf dan sebagainya. Pada peringkat ini, dia mula bertutur tetapi tak berkisar tentang dirinya atau sifat egocentrik yang melakukan kegiatan mengikut kehendaknya dan mempunyai orang lain pandangan yang serupa sepertinya. So, itulah untuk permainan kanak-kanak berumur 4 tahun dan ke atas. So, untuk permainan kanak-kanak berumur 8 tahun, cuba bagi aku permainan untuk kanak-kanak berumur 8 tahun. Aku ada 3 minit lagi. Berumur 8 tahun, aku pilih Damula. Sebab Damula ni adalah sebab ular dan tangga adalah permainan papan untuk anak-anak yang dimainkan oleh 2 orang atau lebih. Papan permainan dibagi kepada petak-petak kecil. Ni Damula macam ni. Kan kat sekolah, diorang sekarang ada yang besar macam ni kan. So, diorang akan tengok. Pada petak-petak kecil dan di mana beberapa tangga atau ular dilukis untuk menyambungkan ke petak yang lain. Objektif utama permainan ini adalah untuk anak-anak mengenal pasti nombor, iaitu dapat memahami konsep matematik seperti tambah tolak. Perkara ini dapat memastikan kanak-kanak dapat mengira dengan betul walaupun mereka perlu berfikir lama untuk mendapatkan jawapan tersebut. Perkara ini dapat meningkatkan daya ingatan dan kreativiti kanak-kanak tersebut. Mereka yang berusaha bersungguh-sungguh untuk mencapai kemenangan permainan tersebut kerana permainan ini perlu bermain bersama-sama rakan yang lain sekurang-kurangnya 2 orang. Aku pernah main lah game ni masa kat sekolah. Game ular. Dah besar pun aku main kat dah mula ni. So kita berebut untuk main. So bila kena makan dengan ular, kita akan turun. Bila kita dekat tangga, kita akan naik ke atas. Betul tak? So itulah peringkat kategori umur 8 tahun yang aku pilih lah permainan dam ular. Menurut teori pijat, peringkat operasi konkret, teori perkembangan kanak-kanak pada usia 7 sehingga 11 tahun, pada peringkat ini kanak-kanak dapat melakukan tugasan yang lebih sukar dan kompleks yang memerlukan logik seperti masalah matematik. Walau bagaimanapun, keupayaan mereka untuk menggunakan penaklukan logik telah maju. Logik mereka mungkin mempunyai had tertentu dan tempoh itu di sini dan sekarang akan sentiasa mudah. Kanak-kanak pada usia ini masih tidak menggunakan pemikiran abstrak. Dalam arti kata lain, mereka akan dapat mengaplikasikan pengetahuan mereka kepada subjek yang mereka tidak tahu tetapi ia masih sukar pada usia ini. Pada peringkat menurut teori Erikson pula, fasa berdaya usaha lawan ini rendah diri yang wujud pada kanak-kanak berumur sehingga 6-12 tahun. Sejak kanak-kanak akan menghadapi peringkat pembelajaran kemahiran baru untuk menghadapi risiko perasaan rendah diri jika menemui kegagalan atau tidak cekap terhadap sesuatu perkara. Contohnya, dapat dilihat pada kanak-kanak yang telah memasuki alam persekolahan. Mereka akan berusaha sedaya upaya untuk mendapat kedudukan yang terbaik dalam kelas. Maksudnya kita berebut-rebut untuk dapat nombor 1 dalam kelas. So itulah menurut teori pijat, dia cuba untuk berdaya saing antara satu
Cara lain, maaf. Menurut teori Erikson, diorang ni suka bersaing antara satu sama lain untuk dapat kedudukan. Mereka sering bersaing dan akan apa juga aktiviti yang dilakukan kanak-kanak ini akan berasa rendah diri apabila gagal. So, korang mesti pernah rasa perasaan ni, betul tak? Teori Erikson ni. Siapa pernah rasa perasaan ni? Bila kau gagal, kau rasa macam malunya. Bila kau berjaya, kau macam, okay, kita kena lawan lagi, kita kena lawan lagi. Itulah teori Erikson. Okay. Okay, aku terangkan pasal Piaget. Piaget ni dikenali sebagai bapa psikologi kanak-kanak, psikologi perkembangan dan psikologi kognitif. Yang Erikson pula merupakan seorang penuntut Freud dan terkenal dengan teori sosialnya yang menegaskan separuh sosial dan budaya ke atas perbudakan personaliti seseorang. Beliau mempercayai bahawa manusia berpotensi untuk perkembangan psikologi yang sihat dan berupaya mengatasi kesukaran yang timbul dalam proses perkembangan. So, itulah dia berkaitan dengan teori Piaget dengan teori Erikson. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Selamat malam.